أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih diucapkan kepada pihak masjid yang memberikan ruang dan peluang kepada kami, iaitu College Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS, saya selaku pensyarahnya, bekerjasama dengan sebuah bank di Malaysia yang 100% Islam, orang Islam, iaitu CBP Bank, untuk mendapatkan ruang malam ini di Masjid Darul Hana ini supaya dapat berkongsi sedikit sebanyak perkongsian. Jadi kami menghargai ruang ini dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak masjid. Yang kedua, terima kasih banyak-banyak kepada haji dan hajah yang turut hadir dalam kuliah maghrib Kembara Ilmu CBP ini. Dan insya-Allah dengan ilmu yang ada pada saya yang tak banyak ini, saya cuba gunakan sehabis baik ruang ini untuk menyampaikan apakah maksud kembara ilmu yang nak disampaikan malam ini, insya-Allah. Yang ketiga, yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, pihak masjid, yang diraikan para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada di dalam majlis ini. Ada salah, ada silap, ada kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya kepada semua ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian,
Marilah kita berdoa sama-sama supaya yang pertama Allah Ta'ala menetapkan iman kita. Amin. Yang kedua, kita minta doa juga Allah Ta'ala mematikan kita dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, kita minta juga Allah Ta'ala supaya menerima semua amalan kita, khususnya amalan di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Dan yang keempat, ada dua doa. Satu, kita minta Allah Ta'ala temukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Amin. Dan minta juga Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita untuk dapat menunaikan haji pada tahun-tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Semua sihat? Alhamdulillah. Baik. Boleh tak kalau kita sebelum mula saya menjemput tuan-tuan untuk datang dekat-dekat sikit dengan saya? Gerak dekat sikit. Hajah belakang ada televisyen untuk tengok. Ada. Ada televisyen belakang. Makna tak payah ke depan pun tak apa ke, macam mana? Macam mana tu Imam? Ada TV. Tak payah main ke depan, tak payah buka. Tak apa, boleh Baik, okey. Kalau nak dipersilakanlah, kalau saya silakan kalau nak. Tak menyala. Tak ada. Baik, marilah sebelum kita mula majlis ilmu ini, dah kita duduk pun elok, sempurna, cantik. Marilah kita mulakan majlis ilmu dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya ahli qaryah yang berada di Masjid Darul Lahana Patingan ini, dan juga kepada kita panggil kampung nombor kawasan sini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam satu kitab namanya Tarikhil Qurra. Ini nama kitab dia. Kitab ini namanya Tarikhil Qurra, sejarah ulama-ulama Al-Quran. Bila kita membaca Al-Quran, ambil satu Qurannya. Bila kita membaca Al-Quran ini dia disebut sebagai ada satu Quran, ambil satu. Lama pun tak apa. Ambil satu. Dia Al-Quran ini dia satu kita kata apa, dia mukjizat lah, dia wahyu. Tapi kita nak sebut bagi tuan-tuan nampak dulu, ini adalah satu ilmu wahyu, perkara, satu tanda kebesaran Allah
yang sampai kepada kita hampir, dengar elok-elok, hampir lebih 2000 tahun. Ni cara sampainya pula bukan seorang, bukan dua orang, bukan tiga orang yang bercerita. Kalau sekarang tahun 2019, katakan kita akan ada generasi baru tahun 2030 misalnya, yang akan cerita kepada anak-anak 2030 nanti bukan seorang, sebaliknya satu dunia akan cerita tentang Quran. Maknanya mustahil benda yang ada dalam ini benda tipu. Contoh, kalau kita tengok cerita, misalan lah, saya ni umur saya 34 tahun. Makna saya lahir tahun 1984 dan saya membesar jadi anak-anak ketika 1990, 91, 92. Ketika itu antara cerita yang ada, maaf, antara cerita yang ada waktu saya kecil-kecil dulu, kalau tuan-tuan ingat, itu Three Ninjas. Tuan-tuan tahu Three Ninjas? Saya biasa tengok cerita tu. Tahun 1992 cerita tu keluar. Jadi kita di Malaysia pun tengok. Tuan-tuan, Tuan Imam tengok tak? Saya ingat tak tengok. Saya rasa macam saya berdosa pula tengok. Tapi itu cerita masa saya kecil-kecil lah. 3 orang budak, dia pandai belajar ninja dengan atuk sebelah mak dia. Atuk sebelah mak dia Jepun, ajak anak dia ninja lah. Tahun 1992. Ketika itu umur saya darjah 2, 8 tahun. 9 tahun, 10 tahun kita tengok cerita tu, kita rasa wow, hebat. Cerita tu anak-anak berlakon, dia lawan orang jahat. Kita tengok, kita idola nak jadi. Tapi bila tahun 2019, sekarang saya pasang dekat anak-anak saya tengok, sebab saya ni berkira sikit sebab saya duduk dalam dunia televisyen. Jadi saya tahu apa benda sikit lah, tahu sikit. Jadi saya berkira sikit apa yang anak saya boleh tengok. Anak saya tak kenal sangat rancangan-rancangan baru ni. Anak saya tengok cerita Doraemon lama-lama. Sebab bagi saya yang tu masih bersih dan suci. Zaman sekarang cerita kartun budak-budak pun dia ada unsur-unsur yang pelik-pelik, unsur-unsur lelaki lembut, unsur-unsur benda tu tak bagus. Jadi saya pilih-pilih sikit lah yang anak saya tengok. Jadi dia tengok cerita lama-lama saya. Bila saya tengok balik cerita Three Ninjas 1992, saya kata pembohong cerita ni. Sebab apa? Sebab dengan ilmu yang kita ada, perkembangan masa dia membuatkan kita boleh nilai, ni tipu lah. Tapi dulu masa dia keluar tahun 1992, kita rasa hebat. Tetapi perkara itu tak pernah sekali pun berlaku pada Al-Quran. 1999 lah katakan, 1999, 2009, 2019, 20 tahun. 20 tahun dah boleh tahu dah benda tu tipu. Betul? Tapi untuk Al-Quran 2000 tahun. 2000 tahun. Tak ada siapa lagi boleh mai kata Al-Quran ini pembohong. Tak boleh. Mustahil. Ini kita punya iman akidah kita. Mustahil. Kerana cara Al-Quran sampai dekat kita bukan seorang, bukan dua orang. Mungkin dulu masa zaman Melaka, zaman Melaka. Saya sekadar sentuh sikit zaman Melaka ni sebab nak bagi tuan-tuan mungkin wallahualam, mungkin ada yang dah lupa ke apa. Saya pun duk membaca ni barulah boleh dapat cerita. Bila kita sebut Melaka, tuan-tuan jangan ingat Melaka yang di antara Johor dan Negeri Sembilan. Sebab kalau kita ingat dulu masa zaman Hang Tuah punya cerita, ketika Hang Tuah hendak dibunuh oleh Sultan, Hang Tuah disimpan. Di mana Hang Tuah disimpan? Di Ulu Melaka, betul? Ulu Melaka kalau baca dalam peta kita dekat mana? Dekat Kedah.
Boleh faham tak? Seolah-olah nak kita Melaka dulu ni satu Malaysia. Zaman tu lah, zaman itu. Jadi kalau kata zaman Melaka itu, Malaysia adalah pusat penyebaran Islam terbesar di Asia Tenggara, maknanya Al-Quran yang sampai dekat kita bukan 3 orang yang cerita, satu Malaysia yang cerita. Jadi sebab itu bila kita kata Al-Quran, dia adalah bahasa 2000 tahun. Kalau hari ini tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan bercakap bahasa Arab dalam Al-Quran, sebagai contoh, kita nak minta maaf, kita guna perkataan ma'ziratan. Sebab dalam Quran ada perkataan ma'ziratan, macam minta maaf. Kalau bahasa biasa kita kata asif, ataupun kita kata lau samaht. Asif kita kata lagu tu dalam bahasa Arab lebih kurang. Kalau dalam Quran digunakan perkataan ma'ziratan. Kalau kata baginda Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhum ajma'in, ada, kita bercakap perkataan itu, mereka masih boleh faham. Kalau mereka ada di sini, mereka bercakap, kita pun masih telinga boleh rasa-rasa boleh faham. Sebab bahasa ini bahasa 2000 tahun tak berubah. Wah, ini Quran, power dia. Sebab itu kalau kita buka dalam sejarah Tarikhil Qurra, sejarah ulama Al-Quran, macam kita yang menyampaikan kepada kita bacaan Quran kita ni, dia ditulis dekat belakang ini, dia bagi tahu dekat kita bacaan Al-Quran kita ini. Dia kata mushaf ini adalah ditulis dan dibariskan menurut riwayat Hafs bin Sulaiman ibni Mughirah al-Asadi al-Kufi bagi bacaan Asim bin Abin Najud al-Kufi at-Tabi'i. Quran yang kita ada, yang ditanda dekat kita ini, datang daripada seorang yang membacakannya, nama dia Hafs an Asim. Tok guru dia bernama Asim, itu guru dia. Jadi ini ulama-ulama Al-Quran yang baca, yang kita ambil bacaan dia. Jadi bila Tok Imam semayang tadi, wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin, bacaan ini diambil sampai kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, sampai kepada Rasul. Itu bacaan dia. Ini Quran kita ni, dia disebut dekat belakang. Suatu hari, anak murid kepada Imam Asim tadi itu, ada 2 orang yang famous. Satu Hafs kita, seorang lagi namanya Syu'bah. So dalam kitab sejarah ulama Quran, dia cerita ketika Imam Syu'bah itu gering, sakit, dia nak wafat, dia dalam keadaan berombak dia punya dada dia. Adik perempuan dia menangis di hujung katil dia, nangis. Sebab abang dia hampir dah nak meninggal dah, nampak nazak, sedih dia. Kemudian bila dia menangis, abang dia Imam Syu'bah, ulama Quran ni, tapi bacaannya kita jarang baca. Yang selalu baca bacaannya, kalau tuan-tuan dengar, adalah ulama-ulama seperti contohnya imam-imam Mekah biasa baca, yang macam Syu'bah punya juga, sebab dia baca 2 kadang-kadang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kita baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kita baca panjang, kita punya mad jaiz kita. Dia baca 2 itu Syu'bah, Imam Syu'bah. Poin dia saya nak bagi tahu, ketika Imam Syu'bah sakit, adik perempuan dia nangis, Imam Syu'bah yang tengah dalam keadaan nazak ni, ulama Quran, dia pegang adik dia, dia kata, ma tabki, wahai adik perempuan aku, kenapa nangis? Adik dia sedih, abang dia nak meninggal, sedih. Maka kata abang dia, jangan menangis, tengok di sudut rumah kita, unzur ila tilka zawiyah, tengok di penjuru rumah di situ. Dia tunjuk, dia tengah nazak, dia sakit dalam bilik, dia tunjuk ke adik dia ruangan dalam bilik itu. Unzur ila tilka zawiyah, tengok di penjuru rumah ini.
Aku, kata abang dia, Imam Syu'bah, telah mengkhatamkan Al-Quran di penjuru sini sahaja 18,000 kali. Itu surrender tuan-tuan tak boleh lah. 18,000 kali. Maknanya mereka ini baca Al-Quran boleh dikatakan kalau umurnya 80 tahun, dia mula membaca Quran katalah umur 8 tahun, jadi 72 tahun baca Al-Quran. Kalau 18,000 kali, lebih kurang sehari kena khatam 3 kali. Maaf, saya ni orang Quran, jadi saya nak menegakkan beberapa perkara yang cuba dijatuhkan oleh sesetengah pihak yang mungkin tak cermat kot dalam mereka bercakap, iaitu orang kata, logikkah sehari khatam 3 kali? Kita ambil tuan-tuan, satu juzuk berapa minit? Lama kan? Satu juzuk sejam lah. Kalau orang biasa kita satu juzuk sejam. Malam tadarus kan, sejam nak habis, lambat. Kalau satu juzuk sejam, satu Quran 30 juzuk, sehari pun tak sampai. Sehari ada 24 jam. Macam mana boleh khatam 3 kali? Tambah pula, bila kita baca riwayat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i di bulan Ramadan sehari khatamnya berapa? Ramadan 30 hari 60 kali khatam Al-Quran. Jadi orang semua macam, tak logik lah. Jadi saya bagi penerangan supaya tuan-tuan faham, jangan meremehkan orang-orang hebat dalam dunia Quran ni. Okey? Apa dia? Pertama, ni bukti jelas dulu supaya tuan-tuan nanti senang nak tengok. Di Malaysia Quran sudah ada. Kalau sekarang di Malaysia umur saya 34 tahun, Quran dah ada 34 tahun. Kalau umur tuan-tuan 60 tahun, Quran sudah ada 60 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun dekat Malaysia. Jadi antara yang hebat di Malaysia ialah anak-anak tahfiz yang hafaz Quran. Di Sarawak pun ada. Untuk pelajar tahfiz, dia ada satu majlis upacara, nama dia ialah Syahadah Al-Quran. Majlis syahadah ini akan ada satu event, satu upacara kemuncak. Sebab apa? Majlis ni dia akan tengok di Sarawak berapa orang yang boleh ingat 10 juzuk, 20 juzuk. Tak tengok Quran ke tuan-tuan? Quran dia apa, dia punya guru dia saja yang ada Quran depan, dia duduk depan ni, dia baca 10 juzuk, habis, sadaqallahul azim. Ada seorang lagi mai, dia baca 20 juzuk, sadaqallahul azim. Akan ada satu upacara kemuncak dia untuk 30 juzuk. Budak itu yang tak hafiz Quran ni, yang hafal Quran, dia akan duduk di depan guru dia seawal pukul 4 pagi. Dia akan mula baca dan dia akan habis sat lagi pukul 12 malam baru dia berhenti. Kalau 4 pagi sampai 12 malam, setengah hampir lebih sikit je daripada, so 4 pagi sampai 4 petang tu 12 jam. 4 petang sampai 12 malam baru tambah 7 jam, baru 19 jam. Maknanya apa? Budak ini berhenti semayang, berhenti makan, berhenti semayang, berhenti makan, tolak daripada 19 jam tadi, katalah 3 jam kita tolak, 16 jam sahaja dia boleh khatamkan Al-Quran 30 juzuk. Di Malaysia ni, bukan cerita orang luar negara ni, di Malaysia majlis syahadah. Jadi kalau anak di Malaysia boleh buat macam tu, kalau ulama lain, orang kata tapi tak boleh faham.
Maka saya bagi tuan-tuan faham macam ni saja. Contohnya apa? Tuan-tuan ambil perjalanan daripada Kuching pergi ke yang 6 jam punya jarak. Ke mana? Sibu. Daripada Kuching ke Sibu kalau naik kereta 6 jam. Tapi dalam jarak yang sama naik kapal terbang sejam. Boleh faham? Jadi kenapa kereta 6 jam, kapal terbang sejam? Bukan pada alam ni tiba-tiba ajaib. Tak. Pada kapasiti kenderaan. Kereta kapasiti dia macam tu 6 jam. Kapal terbang laju dia dapat sejam. Sama macam Quran. Dari juzuk 1 sampai juzuk 30, kalau kita naik basikal memang sejam lah, tak dapat-dapat lagi. Tapi kalau kapasiti kita macam kapal terbang seperti ulama-ulama ini, sekejap aja 30 juzuk. Boleh faham? Jadi dalam kembaran ilmu ini, pertama sekali kita nak highlight kepada semua orang, jom kita kembali baca Quran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hari ini dalam Al-Quran ada 114 surah. Daripada 114 surah, hari ini kita nak highlightkan surah yang ke-12. Namanya surah Yusuf alaihi salam. Okey, surah yang keberapa? 12. Sebelumnya surah Hud, selepasnya surah Ar-Ra'd. Jadi di antara surah Hud dengan surah Ar-Ra'd ada satu surah di tengah-tengah, namanya surah Yusuf alaihi salam. Dalam surah ini ayatnya ada 111 ayat. 111 ayat kalau dibahagikan dua, 55 awal, 55 belakang, kita akan dapat di tengah-tengahnya ayat yang ke-56. Macam mana cara nak bahagi dia bagi tuan-tuan mudah faham cara matematik? 111 tambah 1 bahagi 2, tuan-tuan akan dapat yang tengah-tengah. Jadi 56. 56 ayatnya kalau tuan-tuan buka surah Yusuf alaihissalam, tuan-tuan akan terkejut tengok apa ayat di tengah-tengah surah Yusuf yang kita nak baca hari ini. Izinkan saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Buka surat 242, 242. Ayat tengah-tengah surah Yusuf 56. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Sadaqallahul azim. Itu surah Yusuf tengah-tengah. Apa perbincangan dia? Perbincangan dia kalau nak tengok surah Yusuf di tengah-tengah ini, dia bagi tahu demikianlah keadaan dan kedudukan Yusuf yang kami tempatkan dia di atas muka bumi. Apa? Nabi Yusuf sudah dijadikan menteri keuangan. Tak lama lagi dia akan naik menjadi sultan. Boleh dapat? Sekejap nak tanya tuan-tuan, Nabi Yusuf dari mana? Asal dia Palestin. Ayahnya Nabi Yaqub. Tapi tadi dia jadi menteri dekat mana? Mesir. Semua orang tahu betul? Haish. Macam mana tahun ini yang tak ada kenderaan, masih lagi naik unta, masih lagi naik kuda, masih lagi naik kalde, seorang manusia daripada Palestin itu boleh cross, boleh sampai kepada Mesir. Tak cukup macam tu, naik jadi menteri keuangan, naik jadi raja Malik Mesir pada ketika itu. Tengok saya elok. Anak-anak muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, sebab apa? Tengok elok. Sebab Nabi Yusuf, dia lalui hidup dia tidak ada penyesalan.
Dia lalu saja hidup dia. Abang dia pukul dia. Lepas pukul dia, abang dia tahu dia masuk dalam perigi. Lepas tahu dia masuk dalam perigi, ada satu rombongan angkat dia, juai dia, baru dia sampai ke Mesir. Sampai di Mesir, dijadikan orang gaji kepada seorang pembesar. Dia duduk situ, digoda pula oleh isteri lelaki itu. Masuk dia dalam penjara. Boleh tak kalau saya buat kesimpulan sikit? Tidak ada perkara yang menyenangkan Nabi Yusuf langsung dalam kehidupan dia daripada awal. Soalan dia ialah, bagaimana kita hari ini boleh rasa senang-senang dalam hidup kita? Sebab itu Nabi SAW kata, hidup ini kita kena buat kerja kita. I'malu, kena buat kerja kita. Kita kena lalu. Kalau kena semayang, kena semayang. Kalau kena berjemaah, kena berjemaah. Kalau negara kita ada krisis ekonomi, lalu krisis ekonomi. Kalau negara kita ada perkara macam ni, lalu perkara macam ni. Kalau negara kita ada buat benar. Kalau kehidupan kita, contohnya, maafkan kalau saya sebut, kita telah pernah dijajah oleh orang sebelum ni, tenang, teruskan kehidupan. Sebab apa? Bila kita lalu kehidupan, Nabi kata, Allah akan bawa kita kepada takdir yang ditentukan kepada kita. Macam Nabi Yusuf. Dia lalu. Dia give up tak? Dia kecewa tak? Dia tak kecewa yang langsung. Kenapa saya cerita benda ni kat tuan-tuan sebagai mukaddimah dalam surah Yusuf? Maaf kalau saya boleh sebut. Sebabnya ialah disebutkan oleh Atta bin Rabi'ah. Ini seorang rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in. Dia lahir ketika mana hujung zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Awal lagi lah para sahabat tu ada. Ketika itu dia lahir, namanya Atta bin Rabi'ah rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Siapa yang dalam keadaan sedih membaca surah Yusuf, dia habis surah Yusuf 111 ayat tutup, dia akan gembira. Sebab itu saya seronok kalau bawa tuan-tuan renung balik. Cuba kita fikir balik, ibu-ibu terutamanya, maaf ya ibu-ibu. Sebab itu sejak daripada awal lagi kita kecil, diajar kepada ibu ayah kita ketika mengandungkan anak, bacakan surah Yusuf, bacakan surah Maryam. Tapi orang kita dia faham baca surah Yusuf sebab anaknya dah jadi handsome. Macam mana nak handsome? Orang Melayu memang hidung tak mancung. Orang Melayu baca surah Yusuf hidung naik tinggi macam tu, tak boleh. Boleh tu. Surah Yusuf ni dia dibacakan untuk cantik juga. Tapi apa? Cantik akhlak dia dalam kehidupan. Dia pandai cara nak hidup. Sebab itu dalam satu-satunya surah, maaf saya sebut, dalam satu-satunya surah yang ada dalam Al-Quran, surah Yusuf yang cerita kepada kita daripada awal kehidupan seorang manusia sampailah, maaf saya sebut sekali lagi, ini saya bukan nak ajak tuan-tuan kepada keduniaan apa tak, tapi ini Al-Quran ajar kita. Bila Allah sebut, benda tu mesti important. Apa dia? Sampai interview kerja. Nabi Yusuf interview kerja. Tadi kita baca ayat 56, betul? Yang tengah-tengah ayat berapa tadi? Ayat berapa? 56. Sebelum ayat 56 ada ayat 55. Sebelum ayat 55, ayat 54. Ayat 54 apa berlaku? Interview kerja. Sultan tanya kepada Nabi Yusuf, Yusuf, apa jawatan yang kamu nak buat? Itu interview. Apa jawab Nabi Yusuf? Ayat 55. Ja'alni khazainil ard inni hafizun alim. Wahai ayah, wahai sultan, jadikan aku itu orang yang jaga perbendaharaan keuangan negara. Ini aku ada dua sifat. Hafizun alim. Aku pandai jaga duit supaya tidak bocor, tidak membazir boros. Dan aku juga alim, pandai untuk nak investkan duit itu supaya berkembang, boleh menjaga Mesir supaya tidak berlaku berantakan. Dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf.
Sebab itu maafkan saya kalau saya boleh ajak semua, dalam surah Yusuf lah satu-satunya surah yang ada dalam Quran yang menceritakan tentang mimpi menjadi kenyataan. Tuan-tuan bercita-cita besar, jangan takut, boleh menjadi kenyataan. Surah Yusuf cerita. Tapi hari ini kita dijauhkan daripada membincang surah ini. Betul ya? Tak ramai orang yang ajar kita nak bincang tentang satu surah yang hebat. Maaf, dalam satu hadis atau kama qal, walaupun ada seorang kata hadis ni adalah dhaif, bagi kita ada ni boleh pakai, tak ada masalah. Apa dia? Nabi sebut dalam hadis, alimu. Alimu ni maknanya ajarkan. Maknanya dia macam arahan lah, order. Ajarkan. Alimu. Siapa dia? Ariqaukum. Ajarkan hamba-hamba kamu surah Yusuf. Tu dia. Ajar surah Yusuf kepada hamba kita. Kalau hamba pun Allah suruh Nabi suruh ajak surah Yusuf, kalau keluarga double lagi kena ajar. Tapi yang kita tak ada kan silibus mengajar surah Yusuf pada semua tentang pentingnya dia, sebab dia nak menghidupkan jiwa kita. Siapa yang sedih baca surah Yusuf, dia akan gembira, dia akan seronok. Dia akan rasa macam, ya Allah, inilah jalan keluar untuk segala kehidupan. Maaf, ambil lagi sekali. Apa dia? Dalam surah Yusuf lah dia menceritakan kepada ibu, ayah, tuan-tuan, saya semua. Apa dia? Adik-beradik boleh bergaduh. Betul ya? Dan hari ini kalau orang bercerita di dalam televisyen, dalam radio, jarang orang nak cerita tentang macam mana nak mengelokkan hubungan antara silaturahim keluarga. Orang selalu bincang silaturahim sesama Islam, silaturahim dengan jiran, betul? Silaturahim orang masjid. Dengan adik-beradik jarang kita nak buat. Sedangkan dalam surah Yusuf, asas ceritanya adalah Nabi Yusuf. Benda yang Allah suruh kita settle dulu, settlekan dengan kaum kerabat. Sebab tu ada ayat Al-Quran Allah Ta'ala turunkan, bunyi dia, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikatihi wal yawmil akhir wal malaikatihi wa kutubihi. Macam mana dia? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba. Apa dia? Bukanlah kebaikan tu kita tengok kanan, tengok kiri, tengok timur, tengok barat. Apa maknanya? Bukan cara dia kita duk apa-apa sikit, jom kita pandang ke barat, tengok apa barat buat tu, tiru. Bukan. Azan dulu boleh? Boleh? Kita bagi laluan kepada azan, sekali lagi kita sambung. Wallahu a'lam. Biasanya kuliah maghrib sini habis pukul berapa? 11. Wow, mengaji betul di sini ya. Masya-Allah, itu alim tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban. أشهد أن
quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas salat. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was-salatil qa'imah آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum itu saya mengalu-alukan juga kedatangan Tuan CEO bank CBP Bank yang turut serta hadir bersama kita dalam Kembara Ilmu, Tuan Haji Muhammad Noor yang sudi hadir dalam majlis kita hari ini pakai baju sama color kita malam ni. Kami tak. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban. Atas inisiatif Tuan Muhammad Noor bawakan Kembara Ilmu supaya kalau orang lain nak ajak bincang tentang keuangan dan sebagainya menggunakan jalan hiburan, tapi CBP cuba untuk guna jalan ilmu supaya sebelum kita nak invest dunia kita, invest akhirat dulu. Sebab apa? Nabi sebut dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yang mempelajari Al-Quran dan mengajar dan mengamalkan Quran. Mengajar dan mengamalkan Quran. Tuan-tuan dengan saya, dua-dua kita dapat. Dua-dua kita dapat. Nabi sebut khairukum, yang terbaik di kalangan umat manusia. Banyak dah baik, paling bagus daripada yang bagus. Nombor satu, man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Belajar Quran. Hari ni betul kan? Tajuk kita clear kan? Kalau nak buktikan kata kita belajar kata apa kata tadi, saja aja tanya tuan-tuan. Ayat yang tengah-tengah surah Yusuf ayat berapa tadi? 56 dapat Apa tajuk bincang ayat tengah dia tadi? Dia membincangkan tentang beginilah Nabi Yusuf kami tentukan keadaan dia. Macam mana? Ikut kehidupan kita satu persatu. Nanti sampai takdir dia, jangan takut. Yang penting jangan putus asa. Lalu teruk Nabi Yusuf teruk daripada awal sampai habis. Sampai jadi raja. Baru settle abang dia mengata dekat dia. Betul tak betul? Tuan-tuan tak perasan? Tuan cuba tengok masa dia bagi dekat abang dia, masa dia dah jadi raja, abang-abang dia main minta barang nak buat sistem butter. Ingat sistem butter kita belajar dulu kan? Dia buat sistem butter, main dekat Nabi Yusuf. Masa tu dia jadi raja, dia pun tak kenal dia lagi, dia pun tak kenal dia, dia pun buat sistem tu. Nabi Yusuf lepas ambil barang tu, pesan dekat dia punya orang kanan dia, menteri dia, pergi ambil sak cawan aku ni, emas, pergi simpan dalam tu
unta ke kuda ke kaldai ke tunggangan adik aku yang nama Bunyamin, dia punya yang belakang sekali tu, buh dalam dia punya. Menteri dia ambil, buh dekat belakang. Elok dah ambil dah barang, dah buat sistem bata, dah bubuh dalam kenderaan, dah nak berjalan, nak keluar daripada istana raja, menteri yang bubuh tadi lah dijerit. Kan ada ni, falamma jahazahu bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adzana muadzdhinun, dan dipanggil oleh tukang yang panggil. Hak dia tu yang buat tadi tu, dia yang letak. Dia kata apa? Ayyatuhal airu, ai berhenti ni rombongan, ada pencuri dalam rombongan kamu. Terkejut dia apa? Ayah dia pun nabi. Takkan ayah dia tak ajak dia akhlak mencuri itu haram. Dan memang mereka tak buat pun. Jadi mereka berhenti. Masa tu Nabi Yusuf jadi apa? Raja. Berhenti kata, wahai tuan yang panggil itu, nanti tuan-tuan sambunglah ayat 71-72, tuan-tuan baca nanti. Kenapa tahan kami? Dia kata ada pencuri, ada orang curi cawan raja dalam rombongan ni. Dia kata, kami tak ada, kami tak ambil benda tu. Tapi tuan nak check, nak spot check, sila. Dan kalau ada di kalangan kami, dia akan bertanggungjawab. Dan dia yang mencuri, ayah kami tak pernah ajak ambil benda tu. Cek. Memanglah ada dah dia yang cek depan tak ada, suspend lah, depan tak ada apa, tak ada, mai hak belakang buka jatuh cawan emas raja. Semua orang terkejut. Dia kata ni ada, betul ada mencuri. Siapa? Adik Nabi Yusuf. Ini daripada mak yang sama dengan Nabi Yusuf. Nabi Yaqub ada beberapa orang isteri. Isteri yang pertama anaknya ramai, isteri yang dengan Nabi Yusuf ni ada dalam 2-3, ada riwayat kata 2, ada kata 3, khalas. Tapi poinnya adik yang seibu dengan Nabi Yusuf ni, Bunyamin punya. Dia tengok, ni siapa punya kenderaan? Dia berkata ni Bunyamin. Patutlah abang hang pun jahat macam hang juga dulu. Masih kata lagi kat Nabi Yusuf, sedangkan Nabi Yusuf dah jadi raja dalam masa tu. Nampak? Makna kalau kita kata hidup kita susah, Nabi Yusuf sampai dah jadi raja pun masih duduk ada lagi abang duduk kata kat dia. Betul tak? Jadi sebab tu surah Yusuf ni seronok dia bila kita baca, bila kita sedih susah hati baca kan, dia akan jadi seronok, kita jadi macam happy sebab dia macam drama dalam cerita ni. Dia macam drama dalam cerita ni. Mau tak drama? Ramli boleh ambil buat drama ibu mertuaku lelaki buta. Sebab apa? Menangis. Nabi Yaqub menangis, sedih tu sebab dia sebutkan inni ashku bathi wa huzni ila Allah. Okey, sekejap. Bila sampai ayat ni, saya teringat satu hadis Nabi au kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam asar riwayat sahabat bagi tahu kata, kami tidak mendengarkan bacaan surah Yusuf ini melainkan kami selalu dengar daripada Sayyidina Umar akan baca di setiap kali sembahyang subuh. Waktu subuh Sayyidina Umar akan baca surah Yusuf. Nampak tak? Bila tuan-tuan dah faham saya cerita sikit, apa dia? Dalam surah Yusuf dia cerita mimpi jadi kenyataan. Dia bakar semangat kita. Dia ceritakan bagi siapa yang sedih itu ada cahaya sinar. Dia bagi tahu tentang kalau kita lalu hidup kita satu. Jangan takut, kita akan sampai takdir kita selama mana kita tak putus asa. Dibaca waktu subuh. Dan ketika sebut saja tentang nama Nabi Yusuf, Sayyidina Umar dia akan menangis dia akan menangis sebab dia gunakan istilah dekat situ, istilah dia nasyij, nun shin ya jim. Dalam riwayat itu dia sebut apa? Nasyij. Macam tu. Baca tentang Nabi Yusuf dalam sembahyang subuh. Bayangkan lepas Assalamualaikum, macam mana orang semangat nak hidup. Sebab apa? Kalau semalam aku punya bisnes tak jadi, Nabi Yusuf pun teruklah kena masuk penjara dia. Nampak? Kalau semalam aku study tak apa jadi, aku punya assignment tak kena, ada problem sikit dengan ada ni sikit, Nabi Yusuf dah jadi raja pun abang dia masih kata dekat dia. Betul? Itu cantik lah. Lagi
kami tak dengar bacaan surah Yusuf ini melainkan daripada mulut itu menantu Nabi dua kali, Sayyidina Uthman. Dalam semayang dia selalu baca surah Yusuf juga. Semangat. Ini kan dua orang ni kan, seorang pemimpin, Sayyidina Umar, betul? Seorang lagi businessman. Orang yang sentiasa ada up and down dalam kerjaya dia. Ada waktu sedih dia, bisnes tak laku. Ada waktu cantik dia, waktu kemarau tak ada. Baca surah Yusuf, happy dia. Dan saya ajak tuan-tuan ramai-ramai pada malam ini, jomlah ambil peluang renung. Surah Yasin kena baca, surah Kahfi kena baca, surah lazim yang belakang kena baca, surah Al-Mulk jangan tinggal, surah Yusuf tambah satu lagi. Dia bukan saja lagi untuk ibu mengandung saja, okey? Kita yang separa mengandung ni pun kena. Kena semua perut sikit kan, salah standard dah berkeluarga kan, dah sampai usia kena baca juga surah Yusuf. Yang ni baik. Aina dan bunda muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, saya minta nak bincang sikit, sebab bila saya dah cerita dekat tuan-tuan dalam surah Yusuf tadi, surah ini power, surah ini banyak kelebihannya, sehingga kan orang bagi banyak kata-kata, banyak pendapat, banyak yang ulama cerita yang tuan-tuan boleh pegang. Tengah-tengah surahnya power, awalnya power, hujungnya power. Hebat surah Yusuf ini. Jadi saya nak sebut kepada tuan-tuan sikit ya. Tengok, saya cuba gabungkan ya. Tuan-tuan tengok elok. Dalam satu hadis atau kemaqal, Nabi sebut, siapa yang nak selamat daripada fitnah Dajjal, jangan tinggal baca surah Kahfi. 10 ayat awal, 10 ayat ujung. Maaf. Ini cadangan saja, boleh kot. Saya faham, saya ni orang luar. Orang tua pesan, kalau boleh masuk tempat orang, jangan tunjuk pandai. Maksudnya jangan bawa ayam jantan, bawa ayam betina. Jangan duduk tengah-tengah gelanggang tunjuk hero, duduk tepi-tepi, sebab tempat orang. Kita kena berakhlak dan beradab dengan tuan-tuan tanah kita. Jadi tapi saya nak bagi cadangan, kalau boleh pihak masjid tambahkan sedikit aktiviti. Habis sahaja sembahyang Isyak, bacakan surah Al-Mulk. Hari Jumaat bacakan surah Kahfi, 10 ayat awal, 10 ayat ujung, supaya jemaah hafal. Dulu setiap pagi masa tahun 90-an, umur saya masa 97, 98, 99, Tok Imam di tempat saya setiap pagi masih baca surah Kahfi, 10 ayat awal rakaat pertama, 10 ayat yang ke ujung rakaat kedua sembahyang subuh. Saya hafal surah Kahfi hanya sebab mendengar Tok Imam. Maknanya apa? Bukan habaq saya pandai, tidak. Lazimnya Tok Imam baca ayat itu di waktu pagi. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما ilahukum ilahun wahid. Kan dia punya ayat dia kan macam easy untuk kita nak follow ikut. Bukan apa, cadangan saya begitu sebab ini hadis Nabi. Sekiranya kita di masjid tidak hidupkan ayat dan surah ini, tak akan ada tempat lain lagi yang nak hidupkan. Ini cadangan sahaja supaya macam contoh mungkin malam ni habis saja sembahyang Isyak, kita nak baca surah Al-Mulk sebelum kita balik sekali lalu, contoh. Sebab tu Jumaat nanti pagi lepas sembahyang subuh, bagi yang tak kerja ataupun sini kan Allah bagi kelebihan Sabah dengan Sarawak ni kan, dia punya masa dia tu tak macam Semenanjung. Subuh dia awal masih lagi boleh duduk baca Quran apa sebelum nak masuk kerja. Bacakan 10 ayat awal surah Kahfi, 10 ayat ujung surah Kahfi, amalan. Sebab hadis Nabi pesan, siapa baca dia selamat fitnah Dajjal. Antara contohnya, maaf saya sebut, Nabi dalam ayat surah Kahfi yang 10 awal, hujung ayat 10 ada doa, Rabbana atina
min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, bagi kami nampak dalam hidup amalan kami hari-hari amrina rasyada, jalan lurus. Mana satu nak buat keputusan? Sebab ada orang tanya, macam mana kita nak tahu keputusan kita betul? Ini cara dia. Doa mesti yang pertama. Mesti doa. Sebab doa senjata orang Islam. Nak istiqamah pun Nabi ajar kita berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, tsabbit qulubana. Qulubana ramai-ramai, qalbi seorang. Ala dinika wa ala ta'atik. Untuk istiqamah. Istiqamah. Doa. Ya Allah. Kalau di Mesir ada satu imam tu, tempat saya belajar di Syubra, dia baca di masjid lorong tu, dia baca selalu Allahumma rzuqna istiqamah wa habibna fi salatil jamaah. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk istiqamah dan rajinkan kami sembahyang berjemaah. Doa. Jadi dalam surah Kahfi tu ada. Sekejap, kenapa surah Kahfi saya sebut? Surah Kahfi ni bila kita sebut, dia ada 4 pecah. Surah yang menyelamatkan fitnah Dajjal, pecahnya 4. 1, akidah. 2, ekonomi. Sangkut tak dengan surah Yusuf? Sangkut. Apa Nabi pesan tadi yang kita kata dalam hadis? Ajarkan hamba kamu surah Yusuf. Kalau hamba pun kita kena ajar ketika zaman ada hamba. Mana hamba ni, dia orang suruhan. Dia bukan orang gaji. Orang gaji kita kena banyak gaji. Hamba tak ada. Tuan-tuan kena faham sistem tu. Dia kita boleh kerah, boleh arah, dia ikut suka kita ya. Dan dia nak keluar daripada kita, dia kena orang tebus dia dengan duit. Hamba. Tapi apa kata Nabi? Nak amat importantnya, ajarkan hamba kamu surah Kahfi. Kalau surah Kahfi pun disuruh ajar kepada hamba, kepada ini hamba bukan? Ini qaryah masjid. Lagi kena ajar. Sebab apa? Ada tajuk ekonomi. Ada tajuk nak jaga duit. Apa dia? Sistem yang paling kuat ialah investment ataupun menabung. Menabung ada 2 jenis. Tuan-tuan buat, sebab saya pun buat juga benda ni. Saya ajak tuan-tuan, jom buat sama-sama. Menabung ni dia ada 2 jenis. Satu tabung jangka masa panjang, satu tabung jangka masa pendek. Kalau jangka masa panjang, tuan-tuan buat sekarang untuk anak tuan-tuan. Hari ni hari apa? Selasa. Isnin, Ahad saya punya timbalan rektor. Saya di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, kuis dekat Bangi, Selangor. Timbalan rektor nombor 3, baru dapat cucu. Sebulan umur cucu dia, buat akikah. Dia jemput saya pergi. Hari Ahad baru ni. Saya pergi. Sampai kami duduk makan sekali. Timbalan rektor bagi tahu saya, Ustaz, saya nak pesan nasihat kepada Ustaz. Kata apa? Saya tengah makan, saya dengan isteri, dengan anak nombor 3 saya, anak 2 saya lagi di rumah lah, tak ikut. Saya tengah makan, dia duduk depan saya. Dia kata, Ustaz, saya nak pesan Ustaz. Anak Ustaz lahir saja. Ustaz sekarang 3 orang anak je, saya 3. Lahir saja anak Ustaz, bukakan akaun bank, buatkan tabung haji, terus menabung untuk mereka. Saya, ni dia lah kan, saya dulu sebelum sekarang anak dia semua dah besar dah, umur dia dah jadi doktor, dah jadi apa macam-macam lah anak. Masa anak saya dulu, saya potong saya punya gaji RM10 ya, setiap anak. Sebab saya ada ramai 5 orang, saya kena bubuh 50 ringgit. Nampak RM50 tak banyak, tapi selepas 30 tahun kita hari ini, maaf, kita tak macam surah Nabi Yusuf. Dalam kehidupan hari ini, orang ajak kita banyak untuk cepat nak dapat duit banyak. Dia tak boleh. Kata guru kami, Ustaz Yazid bin Saleh, cepat dapat, cepat hilang. Senang dapat, senang hilang. Susah dapat, susah hilang. Lambat dapat, lambat hilang. Ini saya mengajak, saya mendorong tuan-tuan, jom kita invest, menabung untuk anak-anak.
Saya ni boleh cerita takat tu saja, sebab saya ni bukan orang bank. Tuan-tuan nak dengar cerita bank tu, tepi tu ada depa buat, tuan-tuan sembang lah macam mana nak invest. Sebab ini bank ni masih ada, tak tahu ada saham dia lagi ke apa, tak tahu. Tuan-tuan sembang lah, saya bukan orang bank, saya ni ustaz. Mai cerita benda important kepada tuan-tuan. Apa dia? Jom kita belajar tabung. Tabung untuk dua keadaan. Sebab apa? Tapi sebab dah sekarang 8.30, saya tak mau ambil masa tuan-tuan lama. Selalu habis pukul berapa tu saya tanya tu. Tadi habaq pukul 11 nampak sangat tak betul tu. Habis pukul 11 lama sangat tu. 8.45 lalas Okey, 15 minit. Macam mana? Mana lah 15 minit, 10 minit lagi. Macam mana kita nak cerita? Tapi saya okey, orang tanya saya sebab tuan CEO Cik Mano tadi tanya saya, "Ustaz nak cerita apa hari ni?" Saya abang kata saya nak tukar cara penceritaan saya. Sebelum ni saya duduk depan, saya terus bagi tahu, tuan-tuan ingat tak tahun 1997 itu George Soros dia jatuhkan ekonomi. Tuan-tuan ingat tak tahun 2007 tsunami ekonomi Malaysia masa tu jatuh sebab minyak kita. Tahun 2017 saya cakap terus macam tu. Saya bagi tahu kata kita sudah 30 tahun menjadi mangsa kepada ekonomi. Kenapa kita tak buat kesedaran lagi kepada kita? Kalau tahun 87, 97, 2007, 2017 ekonomi jatuh bergoyang. Macam mana kita boleh rasa senang dan happy nak menyambut 2027 tanpa ada persiapan? Mesti kena ada persiapan. Nampak tak? Selalu saya cerita macam tu. Tapi kali ni saya nak yakinkan dulu tuan-tuan dengan Quran. Bila tuan-tuan yakin, saya tak payah cakap banyak, tuan-tuan sendiri akan amalkan dia. Sebab ini Quran. Jadi bila saya dah cerita tadi, saya yakin tuan-tuan yakin dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian baru saya bagi tahu tuan-tuan dalam surah ini. Ingat, saya ulang sekali lagi Maaf, bagi contoh dulu. Apa? Istiqamah ni susah ke senang? Jujurlah cakap, istiqamah susah ke senang? Susah. Susahnya istiqamah. Apa bukti dia? Bukti dia sebelum surah, okey, tadi dah bagi tahu tuan-tuan. Sebelum surah Yusuf, surah apa? Saya dah hafal tadi, ada dua surah. Selepas surah Yusuf, surah Ar-Ra'du. Sebelum surah Yusuf ada satu surah nama Nabi juga. Surah apa? Surah apa? Hud. Pandai. Nampak? Tuan-tuan belajar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Tuan-tuan dapat? Sebelum surah Yusuf, surah Hud. Surah Hud, cuba tuan-tuan buka tafsir yang hebat-hebat. Baca. Apa hadis ada tentang surah Hud? Surah Hud ialah apabila baginda Nabi SAW duduk bersama para sahabat. Sahabat ni hebat dia. Hebat sahabat. Kita tak boleh lawan. Kita tak boleh lawan. Sahabat ni powerful ya. Bila sembang dengan Nabi, mereka tengok Nabi tu atas bawah. Mereka boleh kira umban Nabi. Faham tak? Begitu tajam tengok kepada Nabi, tenung dia dalam kepada Nabi, cinta dia, hub dia kepada Nabi, hebat dia. Dia boleh tengok, ya Allah, Nabi dah ada uban dekat janggut, dekat rambut, ya Allah. Dia bertanya Nabi, Nabi, okey ke? Mak nampak ada uban. Nabi jawab, aku ni tumbuh uban ni tak ada sebab lain, melainkan sebab turunnya kepada aku surah Hud dan rakan-rakannya. Mana ayat surah Hud dan ayat-ayat surah Hud lah. Apa ayat dalam surah Hud? Ayat yang ke-100 lebih tu. Apa dia? Fastaqim kama umirta. Istiqamah seperti aku perintahkan kepada kamu. Nabi pun beruban baca ayat tu. Betul tak betul? Susah istiqamah. Apa makna saya nak bagi tahu? Quran bila dia sebut benda tu penting. Istiqamah susah. 3 kali Allah pujuk kita dalam Quran pasal istiqamah. Salah satu dia, allazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah pujuk kita. Apa dia? Siapa istiqamah di kalangan kita, Allah akan turun malaikat untuk tolong dia. Mana seolah-olah macam pujuk kita. Abang, tolong istiqamah. Hang istiqamah je abang, malaikat turun tolong hang. Allah bagi tahu. Punya nak pujuk, suruh istiqamah. Sebab apa? Susah. Jadi bayangkan dalam surah Yusuf, surah yang kita bagi tahu tadi, suruh baca penting, ada itu, ada ini, daripada awal, ada kerja, ada ekon, ada ni, dia selit juga di situ. Apa dia? Negara jatuh sebab ekonomi. Surah Kahfi, pecahan kedua apa dia tadi? Ekonomi.
Hadis yang lain tambah lagi yakin kepada tuan-tuan. Apa dia? Nabi kata umat aku akan kuat dengan dua perkara. Pertama ilmu, kedua harta. Nabi habaq. Atau kama qala. Jadi seolah-olah pada saya menyeru abang-abang, kakak-kakak, ingat, menabung, investment ada dua. Ni asas saja. Satu, jangka masa lama untuk anak-anak kita. Buat akaun mereka, masukkan. Tak kisah tabung haji ke mana, ke bank ke mana, buat. Sebab apa? Dia bukan untuk hari ni buat, hari ni dapat. Kalau istilah kita apa dia? Menabung untuk lupa. Tabung lupa. Tak tahu. Macam seolah tak ada duit dah. Lupa. Esok dia besar. Cuba tuan-tuan bayang. Kalau sebulan RM10, 12 bulan 120, setahun 10, 1,200. Itu kalau RM10. Kalau 30 tahun 4,000 lebih. Itu kalau RM10. Maaf. Contoh aja ni, bincang. Contoh aja. Saja aja. Apa dia? Kalau kita kata kat diri kita, aku sehari nak bagi boleh juga dapat duit. Berapa? Kurang-kurang sehari mesti ada RM20. Jadi mesti aku dapat RM20 dalam kehidupan. Duk saja-saja rugi tak dapat duit tahun 2019. Bukan tahun berapa? Tahun 89. Ni tahun 2019. Buka internet dapat duit, buat YouTube dapat duit, orang lain buat ni dapat duit, orang lain buat ni, faham tak? Instagram dapat duit. Contoh lah ni, saya bagi contoh saja ni. Kalau kita katalah kat diri kita, orang lain buat dapat duit, aku pun nak kena buat kau dapat duit. Tu orang target berapa? Sehari boleh 20 sudah lah. Cuba bayang, 20 tu kita pecah. Apa dia? Apa benda yang kita boleh jual? Benda RM1, 20 keping kita jual sehari untuk dapat RM20. Settle. Apa maksud saya? Maksudnya kalau kita sibuk bincang benda tu dalam otak kita dan kehidupan kita seperti yang disarankan dalam Al-Quran, kita tak ada masa untuk buang masa. Boleh dapat? Tuan-tuan pun nampak macam semangat tu. Dia jadi macam, takkan aku tak boleh? Saya yakin boleh. Sebab dia Quran. Zaman Rasul buat hebat, zaman sahabat buat hebat, tabi'in buat hebat, tabi'in buat hebat. Seolah-olah saya nak kata hampir 3-4 kurun buat hebat. Takkan kita buat sekarang tak hebat? Boleh lah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Boleh? Sudah 445. Ibu-ibu boleh macam ibu-ibu yang duduk di rumah apa. Mak saya sempat juga dulu masa kami kecil-kecil buat kek, kami pergi jual kayu bicycle jual. Sempat zaman tu saya lalu. Jadi indahnya lah kalau tuan-tuan dapat buat macam tu. Ini cadangan bodoh je daripada ustaz kecil. Tuan-tuan nak maklumat, tuan-tuan tanya orang belakang daripada duduk kat belah sana. Saya tak pandai banyak. Saya ni sekadar nak ni tuan-tuan contoh. Orang kata apa ustaz bagi contoh lagu tu? Memanglah tu je lah contoh saya boleh bagi. Saya ustaz. Kalau saya kerja bank boleh saya cakap banyak. Saya pun tak kerja, saya pun tak kerti kan. Tapi benda bodoh itulah. Jadi kita menabung sikit-sikit, belajar. Ada jangka panjang, ada jangka pendek. Untuk road tax kita, road tax kereta. Berapa kali setiap kali asyik nak road tax garu bala. Tiap-tiap tahun nak kena bayar road tax. Semua orang tahu kata tiap-tiap tahun nak kena bayar road tax, nak kena renew road tax. Tapi tiap-tiap tahun tu duk buat serabut kepala, kita jadi mangsa keadaan. Rugi. Jangan jadi macam tu. Boleh no? Wallahu a'lam. Syukur alhamdulillah, mujurlah Allah Ta'ala jadikan kita orang Islam. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Itu kan apa ratib al-haddad kalau baca kan. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Matikan kami dalam Islam. Pasal apa? Nasib baik kita dalam agama Islam ada surah bincang kat kita. Saya difahamkan, maaf ni bukan hina, bukan kutuk, maaf bukan, nak sebut saja. Sejak kebelakangan ini ada cadangan daripada sahabat-sahabat kita yang bukan daripada agama Islam minta untuk diadakan silibus pengajian untuk mereka yang nak berumah tangga bagi yang bukan orang Islam.
Sebab orang mula nampak macam kena mengaji lah nak kahwin ni. Sedangkan untuk orang Islam kita, alhamdulillah, daripada dulu lagi kita ada kursus kahwin, kursus jenazah, kursus, betul tak? Asyik baik, rezeki ada. Ekonomi, jangan kata kursus Quran habang kita. Siapa baca dia dapat. Berapa tahun? 2000 tahun punya ilmu. Boleh ya? Sebagai kesimpulan, ayat awal surah Yusuf, sikit-sikit sebagai kesimpulan Muqaddimah surah Yusuf Muqaddimah surah Yusuf bukan ayat 111 surah Yusuf, last sekali. Laqad kana fi qasasihim ibratun, kalimah tu ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqan. Panjanglah ayat dia kan, saya nak ambil tu je. Apa dia? Laqad, sungguhnya fi qasasihim, pada cerita ini dalam Quran surah Yusuf, semua cerita ibratun. Apa makna ibrah? Saya tahu tuan-tuan tahu jawapannya. Ibrah, contoh, toladan, panduan dan sebagainya. Ambil kata akar dulu. Ain bara. Apa maksud ain bara? Ain bara, abara. Jambatan. Apa makna dia? Pada kisah-kisah ini ada jambatan bagi orang yang membuka pintu hati, ulul albab. Lubun. Bukan ulul albab hak yang Piramli tu, hak tu dia ketuk pintu. Dia kata pintu ni apa? Babun. Ini Ahmad Albab lah dia kata. Ya tu betul lah, tapi maksud ulul albab bukan hak Piramli tu, Ahmad Albab. Ini ulul albab ini maknanya plural, jamak, kata banyak, kata bilangan yang banyak kepada kata asasnya lubun albab. Lubun ni susah nak faham. Bubuh qalqalah hujung, lub, bahasa Melayu, lubuk hati, lubuk. So ulul albab yang buka pintu hati dia. Jadi apa dia ayat dia tadi, kita baca sekali. Sesungguhnya pada kisah-kisah ini ada jambatan bagi orang yang buka hati. Apa ni jambatan, nak pergi mana? Jambatan biasanya tugas dia apa? Menghubungkan. Betul tak? Antara dua tempat hubung ni antara dua tempat mestilah ada jurang, betul tak? Kalau tak ada jurang, dia buat highway saja. Betul tak betul? Ada jurang bukit ke apa, dia buatlah jambatan baru boleh cross. Kita panggil flyover. Kita tengok elok-elok. Apa jurang tu? Jurang itu ialah masa kita dengan zaman Nabi, kita dengan zaman sahabat, kita dengan nabi-nabi yang lain, ada jurang. Nak hubungkan dia, kisah-kisah inilah yang akan menghubungkan kita, supaya kita ambil kisah ni duduk dalam hidup kita. Kalau dulu berlaku, sekarang pun dia akan berlaku. Cuma coraknya berbeza, jalan jawapannya tetap sama. Okey, boleh faham? Tuan-tuan faham, berhenti dah lah, cukup lah. Boleh balik. Tujuan nak bagi faham, dah faham, balik lah. Jadi saya minta maaf pada tuan-tuan, makan masa, ambil masa tuan-tuan esok nak bekerja lagi. Terima kasih banyak-banyak. Pertama, terima kasih kepada pihak masjid bagi peluang, bukan senang nak kongsi benda macam ni. Yang kedua, terima kasih kepada pihak bank, sebab bank lain mungkin mereka buat cara lain, tapi bank CBP buat cara ilmu. Terima kasih banyak-banyak. Ketiga, terima kasih kepada tuan-tuan. Saya mengharapkan kehadiran tuan-tuan ini dengan penyampaian saya berbaluilah tuan-tuan hadir ini. Ada salah silap daripada saya minta ampun, minta maaf. Ilmu saya cetek sangat, ujung kuku ulama pun tak sampai. Jadi yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.